Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Sofia binti Sufian. Saya bersekolah di SMK Pulau Gaya dari kelas 3 Adil. Saya dibimbing oleh Cikgu Mariani John. Bandar ini mengandungi pelbagai aspek penting dalam pembinaan bandar yang mesra alam sekaligus maju. Penggunaan solar dalam lampu isyarat, jejantas yang dibina khusus untuk masyarakat melalui jalan raya, terutamanya bagi golongan OKU dengan selamat. Seterusnya, pembinaan balai polis dan hospital yang dibina berdekatan kawasan yang mudah dijangkau oleh penduduk. Selain itu, pembinaan bangunan hijau dapat mencekapkan lagi penggunaan dan pengurusan tenaga. Pembinaan seperti tangki air dapat diurus dengan baik, yang penting untuk kegunaan penduduk dan pertanian. Bukan itu saja, penggunaan tenaga alternatif seperti kincir angin dan panel suria dibangunkan untuk menjana tenaga elektrik yang mesra alam. Di sini juga terdapat zoo. Di sini juga terdapat hutan simpan. Terakhir, sampah-sampah dari bandar akan dikumpulkan lalu dikitar semula di kilang yang jauh daripada kawasan bandar dan laut. Saya dibimbing oleh Cikgu Mariani John dalam pembinaan SDG Minecraft ini. Seperti yang anda lihat dalam video tadi, bandar yang saya bina dalam projek SDG Minecraft ini bukan sekadar bandar biasa. Ia adalah sebuah bandar lestari yang memberi penekanan kepada alam sekitar dan keselamatan untuk semua penduduk. Projek ini secara tidak langsung menyokong SDG 11, Sustainable Cities and Community, atau dalam bahasa Melayunya, Komiti dan Bandar Lestari. Bandar ini bukan sahaja mesra alam, tetapi juga direka untuk memastikan kelangsungan hidup yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat, terutamanya melalui reka bentuk yang inklusif. Namun, pembentukan bandar yang lestari ini tidak hanya melibatkan SDG 11, terdapat banyak lagi SDG yang terlibat dalam pembinaan bandar ini. Mari kita lihat bagaimana bandar ini menyokong beberapa SDG utama yang lain. SDG 1, No Poverty atau tiada kemiskinan, dan SDG 2, Zero Hunger atau kelaparan sifar, yang di mana ia saling berkaitan. Hal ini kerana apabila terdapat kawasan pertanian yang luas, ia dapat membuka peluang pekerjaan kepada golongan miskin atau penganggur untuk menjana pendapatan. Sekaligus, ia dapat membekalkan sumber makanan seperti padi yang dapat mengelakkan krisis sumber makanan. SDG 3 iaitu Good Health and Well-being atau kesihatan yang baik dan kesejahteraan dapat dilaksanakan apabila terdapatnya hospital yang memberi perubatan kesihatan kepada masyarakat. SDG 4, Quality Education atau pendidikan berkualiti seperti penubuhan. Sekolah penting untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, khususnya anak remaja. Seterusnya, SDG 6 iaitu Clean Water and Sanitation. Pembuatan takungan air dapat membekalkan air bersih kepada masyarakat dan pertanian. Ini dapat mengelakkan daripada risiko penyakit yang berpunca daripada air kotor atau kekurangan sanitasi. SDG 7 iaitu Affordable and Clean Energy, menerapkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga solar dalam penjanaan tenaga elektrik yang mesra alam. Ini dapat mengurangkan pergantungan tenaga bahan api fosil. SDG 9 pula ialah Industry, Innovation and Infrastructure, yang di mana pembinaan jalan raya dilengkapi lampu isyarat dan pokok-pokok bagi mengurangkan jejak karbon. SDG 12 iaitu Responsible Consumption and Production, menggalakkan pembinaan kilang yang mengitar semula sampah sarap dan bahan kimia. Seterusnya, SDG 13 Climate Action iaitu tindakan iklim, mengurangkan pencemaran alam sekitar dan perubahan iklim dengan menukarkan penggunaan sumber bahan bakar kepada tenaga alternatif. Hal ini kerana bahan bakar mengeluarkan gas yang berbahaya untuk persekitaran. SDG 15 iaitu Life on Land atau kehidupan di darat, mewartakan hutan simpan dan membuat zoo
dapat melindungi kepelbagaian biodiversiti dan memastikan kelangsungan spesies yang terancam. SDG 16 iaitu Peace, Justice and Strong Institution. Keamanan dan keselamatan penduduk dapat dijamin dengan terbinanya balai polis. Bagi SDG 5, 10 dan 8, ia saling berkaitan kerana apabila peluang pekerjaan seperti pertanian disediakan tanpa memandang jantina atau rupa fizikal, ia secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi negara. Terakhir, SDG 17 iaitu Partnership for the Goal atau perkongsian untuk matlamat adalah penting dalam mewujudkan bandar hijau. Hal ini kerana semua SDG ini tidak akan tercapai apabila seluruh masyarakat, kerajaan dan sektor swasta tidak bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan ini. Oleh itu, penting kepada semua pihak memainkan peranan dalam memastikan kelestarian bandar. Kesimpulannya, pembinaan bandar ini adalah usaha yang menyeluruh dan mencerminkan bagaimana 16 SDG dapat digabungkan untuk mewujudkan bandar yang mesra alam, inklusif dan lestari. Setiap SDG yang dilaksanakan bukan sahaja berfungsi secara sendirian tetapi juga saling menyokong antara satu sama lain untuk mencapai pembangunan yang lebih besar. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing saya iaitu Cikgu Mariani John yang telah memberi tunjuk ajar dan sokongan sepanjang proses ini. Berkat bimbingan beliau, saya dapat mempelajari banyak hal dan dapat mendalami penggunaan SDG dalam kehidupan seharian. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.